أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan semalam sunat, sembahyang sunat muka surat 22 kitab Hidayatus Sibyan seperti itu dan setengah daripadanya. Uh, 12 baris 13 baris daripada atas. Setengah daripadanya sembahyang sunat 2 hari raya fitrah dan adha. Ini lafaz niat keduanya. Jadi dia susun sini mengikut susunan keafdalan sembahyang lah. Afdal sekali rawatib, kemudian termasuk sunat witir diiringi dengan sunat hari raya Adil Adha atau Aidilfitri. Lepas tu baru tarawih. Dia tak masuk sini pun. Okey. Usalli sunnat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja. Setengah daripadanya sunat sembahyang 2 hari raya fitrah dan adha. Ialah lafaz niat keduanya. Usalli sunnat Aidilfitri raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat raya fitrah tu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnata Aidil Adha raka'ataini ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya korban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan masuk waktunya, waktu sembahyang kedua-dua hari raya ni, daripada naik matahari hingga gelincir matahari. Pada harinya, hari raya tu lah. Tetapi sunat ditakhirkan dia hingga naik matahari segala. Sunat dia dibuat waktu duha. Tapi kalau dah terbit matahari tu dah boleh buat dah lah. Dah syuruk. Dan sekurang-kurangnya disembahyangkan akan keduanya seperti sunat zuhur juga. Dia bagi sunat, sembahyang sunat biasalah kita kata. Macam sembahyang sunat biasa 2 rakaat Allahu Akbar. Dia baca Fatihah, ya, dia tak takbir pun, dia baca takbiratul ihram, dia tak takbir 7 kali. Dia terus dia baca Fatihah, baca surah, rokok, bangun rokok, kemudian dia pergi sujud semua, naik balik, masuk rakaat kedua, baca Fatihah, baca surah, dia rokok sampailah turun, bagi salam. Itu dia panggil sunat, macam sunat zuhur lah dia panggil. Dia katakan sunat zuhur juga. Macam buat sunat zuhur 2 rakaat. Sah ke? Sah. Jadi habis-habis tak reti kita kata sembahyang sunat hari raya, macam tu lah. Okey. Dan yang akmal, yang kita duk buat selalu tu yang akmal, yang sempurna. Bahawa ditakbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian daripada takbiratul ihram. Ya. Dan ini dipanggil sunat hai'ah. Takbir tu sunat hai'ah. Jadi jangan ada yang setengah tempat dulu pernah jadi kes. Ada yang masuk surat Abah pada. Atau imamnya lupa takbir. Dia takbir tapi Allahu Akbar, dia baca doa iftitah. Terus dia baca
Fatihah. Lupa nak takbir 7 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ingat. Kemudian dia teruslah baca Fatihah, baca surah. Yang ada makmum yang tak apa reti ni duduk subhanallah, subhanallah belakang. Ya. Dia pun rokok Allahu Akbar sampai masuk rakaat kedua. Ya. Dia pun tak takbir lah. Bising satu kampung untuk imam sembahyang raya tak sah, kata dia. Yang jahilnya yang makmum ni. Ya. Bila dah kita tinggalkan takbir pada rakaat pertama, rakaat kedua pun tak boleh lah. Bila dah mula baca Fatihah, tak boleh ulang benda sunat tu. Ya, dah mula baca Fatihah, makruh ulang patah balik. Jadi dia jadi tak tersusun. Dia tak reti. Dia ingat bila dah tasbih tu kena ulang. Ya, kita tasbih untuk imam ni, yang wajib dia, yang perkara sunat tak boleh. Tinggalkan untuk imam, tinggalkan Fatihah. Tinggalkan tahiyat awal. Atau untuk imam tinggalkan doa qunut, tak ada bunyi Fatihah, tak ada kita tasbih. Tak payah tasbih. Biarlah dia tinggal, kita ikut ya. Kita wajib ikut. Kecuali untuk imam tambah rukun atau tambah rakaat. Atau untuk imam lupa baca Fatihah, Allahu Akbar, terus dia baca sabih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Tunggu dulu. Jadi di belakang tak payah sebut Al-Fatihah lagi, pakat satu makmum pula baca Al-Fatihah. Ya, dia baca belakang tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Maknanya tu imam perasan lah dia tak baca Fatihah. Tak payahlah sebut subhanallah kat belakang tu. Tu ada kaedah kita nak ni tegur imam ni. Dan doa iftitah, dia kena ikut aturan dia, takbiratul ihram, kemudian doa iftitah dulu. Okey, dan dahulu daripada membaca auzubillah, baca doa iftitah tu. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali. Jadi maksud kata apa kitab ni dia susun ni, pening kita kan. Takbiratul ihram dulu. Ya. Kemudian baca doa iftitah supaya asingkan antara takbir 7 kali tu dengan takbiratul ihram. Dia takbir Allahu Akbar, dia takbir. Ya, kemudian dibacalah doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Kemudian baru dia takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Okey. Dan dahulu daripada membaca a'udzubillah. Okey lepas doa iftitah, tapi sebelum baca a'udzubillah. Okey takbir tu duduk situ. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali, kemudian bertakbir. Qiyamnya dahulu daripada membaca a'udzubillah jua. Jangan dia a'udzubillah dulu. Luput tempat dia. Istilah fiqh dia panggil luput. Maknanya expired lah. Dah tak ada tempoh, dia dah salah. Habis dah. Dah mati lah dia punya ni. Okey. Dan sunat angkat 2 tangan pada takbir, pada segala takbir yang 7 dan yang 5, maknanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua, seperti yang diangkat pada takbiratul ihram jua. Maknanya angkatnya sama tinggi. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bila kita dah baca doa iftitah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama tinggi je. Dia jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yang atas tadi mula-mula okey. Tu kesilapan. Dan sunat membaca antara tiap-tiap 2 takbir yang 7. Antara celah-celah takbir yang 7 tu,
Dan yang 5 itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, Allahu akbar. Yang Allahu akbar ni lain ni. Yang kita takbir tu lain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Tu baru takbir. Dan sunat dibacakan kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama Sabbihisma rabbika atau Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyah ataupun Qul huwallahu ahad. Jadi kalau tak hafal Sabbihis, nak pilih apa? Qul ya. Kalau pilih surah lain kurang afdalnya. Afdalnya baca dengan Sabbihis. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada semayang 2 hari raya jika semayang akan keduanya dengan berjemaah, walaupun dengan isteri seorang. Kita seorang dengan isteri, itu nama jemaah. Sunat baca khutbah. Kalau semayang seorang diri, seorang-seorang, tahun ni raya hajinya seorang-seorang, ya, berkawan dengan jin, semayang seorang-seorang, tak payahlah khutbahnya. Tapi tahun ni dah boleh, raya haji dah boleh semayang raya haji di masjid. Ya. Okey. Bermula syarat 2 khutbah itu seperti syarat yang 2 khutbah Jumaat juga. Syarat-syarat dia sama. Cuma ditambahkan dalam khutbahnya takbir yang 7. Okey. Sunat pun. Yang lain tu kalau ikut fardu rukun khutbahnya sama dengan jemaat. Beza dia adalah khutbah Jumaat sebelum solat. Khutbah Aidil Adha, Aidil Fitri, ya, selepas solat. Dan sunat mandi pada 2 hari raya. Ni nak masuk raya haji ni pun sunat mandi. Dan masuk waktunya daripada tengah malam raya tu dah masuk dah. Ya, waktu kita kata pukul 11 tu atau pukul 10 ke atas lah. Atau bagi tengah malam. Kita kata pada tengah malam, mana masuk pukul 12 dah sunat mandi. Okey. Tetapi mandi kemudian daripada fajar itu afdal. Tapi kalau kita mandi lepas pada fajar, fajar mana? Fajar subuh. Dah masuk waktu subuh baru kita mandi tu afdal. Tapi selalunya tak sempat lah kalau lepas subuh baru nak mandi. Kalau nak sembahyang jemaah di masjid, waktu subuh, mandi sebelum tu lah. Tapi afdalnya dah masuk fajar. Sebab dia dah baru betul tahqiq masuk raya tu. Malam tu belum tahqiq masuk raya lagi. Fajar tu dah, lepas fajar tu dah sembahyang subuh. Lepas subuh tu dah nak korban. Misalnya. Maka sunat mandi pada tu. Beza dengan hari Jumaat. Ya, Jumaat dia waktu fajar tu. Sampai waktu tergelincir matahari. Atau dekat nak sampai nak pergi masjid. Ya. Dan sunat menghiasi dirinya padanya dengan mengerat kuku. Hari itu sunat kerat kuku. Ya. Bagi siapa? Bagi yang tidak buat korban. Orang yang buat korban, sunat tidak keratnya sampai dah disembelih. Okey, ya. Dan bercukur dan menghilang akan baunya. Jadi hari ni dia main viral dengan hadis. Pada dulu lagi dia bawa hadis Nabi melarang, Nabi melarang merat kuku apa semua tu. Jaga-jaga orang yang ni, dia tak bagi tahu. Ya, hadis tu adakah kepada semua orang atau orang yang berkorban saja? Atau pada orang tu wajib haram ke makruh ke? Dia tak sampai haram, ulama kata karohah, tapi diberi amaran tu macam haram. Ya, sebab masuk viral je. Dia makruh pada orang yang buat korban. Ya. Okey. Dan pada hari itu juga, dan menghilangkan akan baunya, sunat berwangi-wangian lah maksudnya. Jangan ketiak masam, bau badan masam. Yang keji-keji pada badannya. Islam ni suka wangi.
Dan pada kainnya pun kalau boleh yang bersih-bersih, yang berbau-bau wangi. Ya. Dan pada majlisnya, majlis apa? Tempat duduk. Sejadah pun tak nak hapak. Bau, jangan apa, kain telekung dah sampai 3 bulan tak basuh. Betek lalat, kepiah. Kepiah tu dah warna hitam. Ya, tak pernah basuh bertahun. Ya, daki ada kat situ, peluh ada kat situ. Ya, minyak rambut pun ada kat situ. Ya, kalau kepiah putih ni dia nampak kotor, dia comot, dia basuh. Tu pun ada juga orang kepiah putih tu dah sampai tek lalat dah. Ya, berdaki tak pernah basuh. Ya, hapak lah, busuk. Sunat jemaat tu kita bersih. Pergi hari raya pun bersih. Dan setengah habis tu, dalam dia bagi sedikit je lah bab sunat semayang Aidil Adha, Aidil Fitri. Kerana dalam tengok bab ni, tengok dalam kitab Matal Batin, dia jelas lagi lah dalam bab puasa. Dan setengah daripada cerita semayang sunat ni, iaitu semayang sunat mutlak. Ada orang faham, jom kita semayang sunat mutlak. Macam mana nak niat semayang sunat mutlak, kata dia. Tu dia salah faham tu. Dia ingat tu macam sunat taubat, macam sunat sunat mutlak ni maknanya sunat yang tidak ada niat apa satu pun. Dia semayang je. Dia tak tahu nak letak duha, tidak nak letak semayang sunat qabliyah, tidak nak letak semayang rawatib, tidak. Tapi dia nak semayang, dia takbir Allahu Akbar, namanya semayang mutlak. Saja-saja semayang. Baik. Dan sunat wuduk. Sunat wuduk. Yang ni jenis-jenis semayang lah. Okey. Dan sunat tahiyatul masjid. Dan sunat tahajud. Dan sunat tasbih. Dan sunat tarawih. Dan sunat gerhana. Dan sunat istikharah dan lainnya. Maka jika hendak kerja melakukan segala sunat tersebut itu, maka tuntut olehmu akan kifiatnya dalam kitab yang panjang-panjang. Sebab kitab ni fardu ain. Yang tu kena cari kitab bersusun. Yang lain ni dia bagi tahulah pasal penting. Okey. Dah tahu dah kifiat sembahyang, bab sembahyang sunat ni niat je lah. Jadi nanti kalau ada umur panjang, kita tambahlah dalam kitab yang panjang-panjang lagi. Ini kita nak perhabis fardu ain. Habis. Masuk fasal. Dan harus bagi orang yang musafir akan safar yang panjang lagi harus. Safar yang panjang lagi harus. Ni cerita bab qasar. Ni panjang tak habis hari ni. Pergi tahu dululah. Okey. Dan harus bagi orang yang musafir akan safar yang panjang lagi harus qasar akan semayang fardu yang maktubah. Boleh dia mentakasarkan atau memendekkan semayang yang fardu yang maktubah. Yang difardukan. Iaitu, apa dia semayang yang maktubah? Semayang maktubah apa? Semayang maktubah ni semayang 5 waktu tu. Okey. Artinya diperbuat akan dia 2 rakaat dengan 12 syarat. Okey. Asas, kita bagi tahu dulu sebagai pengenalan. Maka bagi orang yang musafir, bagi orang yang musafir sahaja, maka dibolehkan qasar sembahyang. Okey, boleh qasar sembahyang. Kemudian diringankan lagi, setelah dia qasar, dia boleh juga menjamakkan sembahyang. Jadi dalam catatan kena ingat, sembahyang qasar ni dia hanya untuk kelonggaran bagi orang musafir sahaja. Musafir sahaja, tidak boleh pada yang lain daripada musafir. Ini muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita pegang yang muktamad dulu. Berbeza dengan semayang jamak. Dikira jamak tu dia asing.
Dia tak sama dengan masalah qasar. Tapi digabung sekali sebab dia boleh buat dua-dua. Jamak ni pula, dia boleh dilakukan ketika musafir, itu tidak ada khilafnya. Boleh dilakukan jamak juga dalam keadaan terdesak darurat. Dalam keadaan darurat, itu ada khilaf pada pandangan ulama, tapi tak ramai, tak banyak perkara. Jadi ada yang kata boleh jamak ketika hujan. Itu muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ada syarat-syaratnya, bukan semesti boleh jamak je di rumah. Kemudian kalau dikiaskan, orang ni dia sembahyang jamak sebab mengalami banjir. Dia banjir, dia pengurus orang banjir ataupun bantuan banjir. Bolehkah dia jamak atau qasar sembahyang? Okey. Dia pun jamak. Tanya kenapa jamak? Dia kata ikut dalam Islam, dia kata boleh jamak kerana hujan. Ni banjir lagi teruk pada hujan. Itu qiyas ma'al fariq dia panggil. Kita banyak dalam masyarakat kita, dia suka qiyas dengan satu-satu hukum fiqh, tapi qiyasnya qiyas ma'al fariq dia panggil. Iaitu qiyas dalam keadaan benda yang tak selari, tak selaras, tak sama. Sebab kebenaran dalam masalah sembahyang jamak bagi orang hujan tak sama dalam masalah masyaqqah dia dalam keadaan banjir. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ingat ketentuan dalam menjamak sembahyang ini adalah sembahyang hujan, itu yang masyhur. Dengan syarat-syarat je lah. Okey. Yang lain tu tak ada. Kecuali beberapa ulama yang melonggarkan, macam Imam Nawawi membenarkan sembahyang jamak dalam keadaan kita beribadat di Mina. Di Mina je. Dikenali sebagai ma'asyir. Masy'aril haram. Iaitu berada di Muzdalifah, ketika berada di Mina, ketika berada di Arafah, sampai balik ke Mekah. Pada pandangan ulama mazhab sebenarnya yang muktamad tidak boleh jamak. Tapi pandangan Imam Nawawi, salah seorang ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i, membenarkan jamak. Okey, dia boleh jamak je, qasar tak boleh. Sebenarnya kalau ikutnya mazhab Syafi'i tak boleh. Pandangan Imam Nawawi. Okey, ketika sakit, begitu juga pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi meringankan sedikit dalam masalah bebanan orang sakit, orang yang ni. Jadi boleh tak jamak? Dijamakkan dalam, kena taklid pada pandangan Imam Nawawi. Okey. Kalau ikut dia, kita musafir je boleh jamak dengan qasar ni. Itu yang kuat. Okey. Yang seterusnya, jamak apa tadi? Di Mina, sakit, kerana sakit. Kerana sakit. Jadi kerana hujan muktamad ada, kerana sakit, dan kerana kerana di Mina. Jadi tiga tu, dua daripadanya pandangan Imam Nawawi lah. Jadi boleh. Barang siapa yang berada di Mina, bukan untuk makan angin, bukan yang melawat umrah, yang buat kerja haji di Masy'aril Haram, di tabung haji sarankan supaya jamak tanpa diqasarkan. Ada mazhab lain pada mazhab Syafi'i yang dia jamak serta qasar kat sana. Itu bukan pandangan mazhab lah. Okey, boleh. Bolehlah kita taklid pada Imam Nawawi, kita pun buat secara jamak. Zuhur dengan asar 4 rakaat, bukan 2-2. Itu dia panggil jamak ni, dia banyak kelonggaran. Qasar tak boleh. Begitu juga orang sakit lah. Okey, syaratnya sakit pun dalam kitab yang besar-besar, dia tengok dalam keadaan sakit macam mana, dah masuk waktu, dia masih sakit, uzur dan sebagainya. Itu boleh. Dia jamak mengikut satu qaul dalam mazhab Syafi'i.
Tapi dalam masalah pembedahan, ada berlaku kes juga, dikatakan dia nak masuk pembedahan. Adakah dia jamak takdim ke jamak takhir? Jadi kalau dia masuk, bagi pandangan lah yang kita katakan kecenderungan, kita bukan nak berfatwa, ikut kepahaman kita. Okey, syarat jamak yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i bila tahqiq darurat. Tahqiq darurat. Sekarang ni orang ni dia masuk zuhur pukul 1.30. Dia nak masuk operate pembedahan pukul 3 petang. 3 petang. Maknanya belum masuk asar. Okey, dia pun buat jamak takdim siap-siap. Jadi, dia takdimkan benda tu sebelum darurat lagi. Sebab pukul 3 baru masuk waktu. Pukul 3 baru masuk tempat pembedahan. Dia belum wajib sembahyang asar lagi. Kenapa dia nak tarik sembahyang asar tu masuk dalam waktu tu? Maka mengikut kekuatan dalam hukum fiqh, tak boleh. Tak boleh sebab dia belum sampai tahap darurat. Dia jamakkan sebagai jamak takdim. Jadi nak buat macam mana? Dia qada lah. Kalau dia pensan lah. Sampai dia jaga karang, dah habis waktu asar. Qada lah, tu tak ada masalah, tak berdosa pun. Dia nak jamak juga, dia takut berdosa. Jadi pendapat kata jamak tu tak kuat. Baik kita pakai pendapat kuat, kata qada. Sebab kita dah tak sedar diri, apatah lagi kalau kita kena bius, tak sedar diri. Kalau kita sedar diri masa bedah, kita semayang meraih waktu. Dah masuk asar dah, kita kata lambat lagi bedahan ni. Niat semayang, buat semayang ra'i waktu. Atau menghormati waktu. Habis dah esok sihat, qada lah. Tak bersalah apa, tak ada dosa pun. Sebab kita dalam keadaan darurat. Jadi kalau kata tanya, kena jamak boleh jamak? Saya kurang sarankan kepada jamak. Kita kurang saran kata jamak. Tak berani nak hukum. Sebab dia belum sampai darurat. Okey. Kalau jamak takhir, tak ada faedah. Dia tengah bedah, kita katakan jamak takhir ni macam mana? Dia melewatkan waktu zuhur nak pergi pada takhir tu. Sebab waktu zuhur dah masuk. Misalnya, dia dalam pembedahan pukul 12 sampai pukul 5 petang. Contohnya 5 jam bedah kan. Dia memang tak sempat lah nak semayang zuhur. Pun tak jatuh. Dia sebab syarat kita nak takhirkan waktu, apabila kita sedar, kita tahu, kita duduk dalam waktu tak boleh semayang. Jadi kalau dia nak bawa tu boleh lagi lah takhir. Dia duduk dalam keadaan pembedahan, kemudian dia kata tak boleh nak semayang masa tempat bedah, dia takhirkan dengan jamak takhir. Kita nak fatwa pun memang ada kaul-kaul yang kata boleh, kurang kuat lah. Sebab kalau ikut dasar mazhab kita, dia tak dibenarkan walaupun dalam keadaan sakit, dalam darurat tu. Jadi kena taklid pada mazhab yang kata mungkin masuk dalam kategori orang sakit. Biar tahqiq betul sakit lah. Dia memang sakit, bedah tak boleh ke mana dah. Taklid pada Imam Nawawi. Tak jamak takhir tu boleh sebab dia dah tengah sakit lah, tengah dalam dewan bedah masa dalam waktu. Tapi kalau dah masuk waktu zuhur, dia tak semayang, dia tunggu pukul 2 baru masuk bilik bedah, prosedur dia panjang, itu bimbang juga. Sepatutnya dia tidak ada kelonggaran untuk tinggalkan semayang pada waktu tu. Maka dengan sebab proses apa semua, dia jadi tak masuk lah. Nak semayang, tak masuk waktu semayang, dia tak semayang. Sebab dia kata tempat susah, apa semua susah. Ini prosedur nak masuk tempat bedah, satu hal lagi. Dan sebagainya lah. Itu lebih baik qada. Wallahu a'lam. Esok tu minggu depan sambung lagi. Sama. Jadi, kalau ikut dalam mazhab, dia tak boleh taklid. Dan dia tak boleh ketaklid, tak boleh jamak. Kecuali dia apa ni lah, dia qada lah.
Bagaimana dengan isu jamak bagi petugas kesihatan dalam situasi COVID ketika ni? Dari ikut mazhab Syafi'i, dalam masalah teruk macam mana pun, sibuk macam mana pun, dia tak boleh jamak. Sebab kalau ikut dalam isu peperangan Nabi SAW, Nabi tak suruh jamak sedangkan bersemayang dalam perang. Itu dia tak kisahlah pakai apa pun. Jadi dia kena semayang jugalah. Dia tak jamak tak berapa kuat lah, tapi kena cari jugalah kalau ada fatwanya. Ya, kok ada qaul ulama lain yang membenarkan dalam masalah tu. Jadi memang ada qaul dhaif. Jadi kalau dia dianggap dia tu kena taklid pada qaul dhaif. Kalau berani taklid qaul dhaif, dan isu kalau kata fatwa ulama ni, dia memang mengambil qaul dhaif lah untuk jadikan sebagai hukum kerana terdesak akhir zaman. Jadi kalau ada fatwa daripada majlis agama Islam sebagainya, itu mungkin adalah. Tapi kalau ikut pada kitab mazhab, tak boleh, tak ada jalan. Kecuali cari qaul dhaif macam tu lah, macam pendapat Imam Nawawi. Dikiaskan macam Syekh Ulwi Haddad. Syekh Ulwi Haddad memfatwakan, dia bermazhab Syafi'i. Dia fatwakan orang perempuan, dia bukan fatwa pun, dia arahkan anak dia. Dia arahkan anak dia pergi layan tetamu, jamakkan semayang. Sebab dia suruh layan dulu. Jadi kalau ikut benda tu ringan je, disuruh. Jadi kalau kita kata dah memang tak sempat, apa semua dah, kita pun bukan saja-saja nak jamak pun, kita dah susah dalam keadaan pandemik ni, maka taklidlah pada pendapat yang dhaif ni. Sebagai kita kata tak perlu nak qada. Tapi siapa yang dia qada, dia buat ra'i waktu je, itu lebih kuat. Sebab dia jaga nyawa orang, bukan jaga macam jaga nyawa orang, dia jaga pandemik ni. Kecuali diselamatkan orang dalam air, nak mati lemas, itu memang dia tak boleh semayang dah, dia kena qada. Atau dia jaga orang gila ke, kalau terlepas ke mana, tapi orang pandemik ni macam jaga budak sekolah. Dia ada masa untuk semayang apa semua. Wallahu a'lam bissawab. Fiqh kita akan sambung minggu depan lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina fil arifin, Allahumma aftah alaina fil arifin, Allahumma aftah alaina fil arifin. Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi syamsika wa bi rahmatika rahimul hamd.